Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, cerita pilihan raya kecil dan air kuning sudah selesai. PAS sudah kalah. Tapi kenapa kita dengar lagi kepimpinan PAS buat masalah ataupun terlibat dengan satu lagi isu? Tak cukupkah kacau ataupun ada PRU, pilihan raya di negeri ataupun di negara sendiri? Kenapa terdapat isu pemimpin PAS campur PRU Singapura? Menurut Hasbi, perkara ini boleh calar hubungan diplomatik. Saya pun tidak tahu ada satu dua orangkah pemimpin PAS yang coba untuk campur tangan di dalam PRU Singapura. Cuma saya nak tanya saja, adakah mereka ini boleh dikenakan tindakan undang-undang sama ada disaman, ditangkapkah, ataupun apa juga jawatan mereka dilucutkan? Nah, saudara-saudara, tindakan dua pemimpin PAS yang mencetuskan kontroversi dengan kenyataan mengenai pilihan raya umum PRU Singapura dilihat bukan saja melanggar norma hubungan antara bangsa, tetapi juga berpotensi merosakkan hubungan diplomatik yang telah lama terjalin erat antara Malaysia dan Singapura. Jadi saudara-saudara, bukankah ini satu perkara yang memalukan? Kalaulah hanya kerana perbuatan dua pemimpin PAS ini, memang terang-terang dinyatakan di sini dua pemimpin PAS, bukan BN, bukan PH, bukan PKR, tapi pemimpin PAS. Bagi saya ini pasti satu perkara yang memalukan. Kalau hanya kerana perbuatan mereka berdua ini boleh merosakkan hubungan di antara Singapura dan Malaysia, ini pasti satu perkara yang amat serius. Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda berkata, secara prinsipnya, memberikan komen terhadap perkembangan politik negara lain tidaklah menjadi kesalahan. Namun, apa yang menjadi masalah ialah apabila kenyataan tersebut cuba mempengaruhi pola pengundian rakyat Singapura berdasarkan kaum dan agama. Ini bertentangan dengan nilai demokrasi inklusif yang sepatutnya dihormati. Pemuda Amanah Nasional mengingatkan semua pihak, khususnya PAS, bahwa keprihatinan terhadap suatu komuniti di luar negara tidak boleh dijadikan alasan untuk campur tangan dalam urusan politik negara tersebut. Tanggung jawab sebagai pemimpin menuntut kebijaksanaan dalam menimbang sensitiviti politik dan undang-undang negara jiran. Sebelum ini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura dan Jabatan Pilihan Raya negara itu pada satu kenyataan bersama menyebut kerajaan Singapura mengenal pasti beberapa individu asing yang cuba mempengaruhi PRU dan mengeluarkan arahan pembetulan kepada Meta untuk menyekat akses kepada posting mereka. Tiga individu itu, Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad, Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Syukri Omar, dan seorang pengguna Facebook yang dikenali sebagai Zulfikar Muhammad Syarif, yang kini seorang bekas warga negara Singapura yang kini menetap di Australia. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang, admin ucapkan. Setelah keputusan PRK Dun Air Kuning, keputusan rasmi BN menang. Saya boleh katakan menang besar dengan majoriti 5.000 undi kalau saya tak silap. Jadi kemenangan ini satu isyarat bahawa BN dan PH di dalam kerajaan perpaduan hari ini diterima oleh penduduk ataupun pengundi di kawasan Dun Air Kuning. Nah, apa sebenarnya punca utama kekalahan bagi Perikatan Nasional? Nah, untuk parti PSM kita tidak mau bincang, tapi kita hanya timbulkan persoalan berkaitan dengan parti PN pula. Apa sebenarnya punca utama kekalahan PN? Ada yang kata disebabkan menunggang isu ladang babi lah.
Ada yang kata mereka tidak percaya dengan kepemimpinan PN lah. Jadi banyaklah yang bersuara. Tapi ada satu pandangan, satu kenyataan daripada Tok Him. PN kalah sebab sombong, strategi bangang. Saya rasa ini satu lagi pukulan padu untuk PN, terutamanya Parti PAS yang menghantar calon bagi PRK Dun Air Kuning. Mungkinkah dengan ini Hadi Awang, Muhyiddin tiada harapan lagi untuk memimpin PN ke arah mendapat kemenangan yang lebih banyak pada pilihan raya akan datang. Menyampaikan pandangan ikhlas Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, Putra Ibrahim Ali berkata, kesombongan pemimpin PN menjadi punca kekalahan calon parti itu pada PRK Dun Air Kuning. Menurutnya, ia melibatkan kegagalan pemimpin PN mendapatkan maklum balas dari segi strategi dan isu daripada pemegang taruh. Kesombongan pemimpin PN untuk mendapat maklum balas dari segi strategi dan isu dari pihak-pihak pemegang taruh langsung tidak diberi perhatian dan sombong. Kalau terus begini, selesalah PH dan BN, khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadapi PRU ke-16. Hiduplah PN dengan mimpi di siang hari, katanya pada kenyataan media. Nah, menurut Tok Him, menurut kepimpinan Parti Putra, berkata, kalau ini terus-menerus berlaku, cerahlah harapan Anwar dan kerajaan PHBN untuk menang pada pilihan raya umum ke-16. Katanya, PN terlalu gairah dengan memainkan sentimen UMDAP untuk timbulkan kebencian orang Melayu kerana UMNO bersekongkol dengan DAP dan ditambah pula dengan isu ladang babi. Bagi saya ini satu pendedahan, satu tamparan hebat untuk Muhyiddin dan Hadi Awang. Menurut Anda, saudara-saudara, kalau dah diteruskan begini, masihkah Muhyiddin dan Hadi Awang layak untuk memegang jawatan mereka? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, setelah selesainya PRK Dun Air Kuning, kemenangan bagi Barisan Nasional membuktikan PN tidak mampu untuk mengalahkan BN pada PRK kali ini, walaupun calon daripada kerajaan. Rupanya Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengerusi BN ada membuat kenyataan berkaitan dengan PN ini hanya mimpi di siang hari kalau nak adakan kerjasama bersama Barisan Nasional. Dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin. Apa Muhyiddin kata? Beliau kata, Muhyiddin sindir Ahmad Zahid. Siapa sebenarnya bermimpi? Adakah kerjasama di antara BN dan PN, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional ini boleh dilaksanakan dalam satu gabungan baru ataupun pakatan baru ataupun mungkin parti baru bersama untuk mendepani pilihan raya akan datang? Adakah ahli parlimen daripada BN UMNO akan menyertai PN ataupun ahli parlimen daripada PN akan menyertai UMNO BN? Nah, saudara-saudara, dakwaan pengurus CBN Ahmad Zahid bahawa usaha menjalin semula kerjasama antara BN dan PN hanyalah mimpi di siang hari. Dibidas PN yang menyifatkan sebagai penafian terhadap politik semasa. Pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, walaupun Ahmad Zahid cuba meyakinkan penyokong bahawa UMNO kekal dengan prinsip perjuangannya, namun realiti di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ini bukan mimpi di siang hari, tapi sudah berlaku. Itu realiti. Ahmad Zahid hendak nafi apapun. Dia kata BN UMNO bukan UMNO DAP. Tetapi yang nyata, dia bermimpi di siang hari. Rakyat tak bermimpi. Rakyat melihat hakikat kenyataan yang berlaku pada hari ini, di mana orang melihat ia satu pengkhianatan pada perjuangan asal mereka.
Beliau yang juga ahli Parlimen Pago berkata demikian pada sidang akbar selepas Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Pago di Kompleks Sukan Pago pada Sabtu. Pada Jumaat, BN memberi bayangan jelas untuk tidak kembali menjalin kerjasama dengan PN bagi membentuk kerajaan Perak. Ahmad Zahid menyifatkan hasrat yang dikemukakan oleh pemimpin PN itu sebagai mimpi di siang hari. Manakala Muhyiddin pula berkata, sambil menyindir Zahid, siapa sebenarnya yang bermimpi. Jadi antara persoalan paling besar adalah, adakah BN dan PN ini mampu untuk bergabung semula? Apa komen Anda?